Daging perap. Subhanallah, 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 alhamdulillah, Allahu akbar. 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 Subhanallah, alhamdulillah, Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sekarang jam 9.40. InsyaAllah kita akan habiskan kuliah kita ini jam 10.40. Terlebih dahulu saya ingin saya ingin memohon setinggi-tinggi jutaan kemaafan, sebanyak-banyaknya saya nak mohon kemaafan daripada pihak penganjur kita pada malam ini dan semua yang terlibat dengan program yang telah dianjurkan oleh penganjur. Masya Allah, di atas kelewatan yang teramat bagi memulakan majlis ilmu ini. Masya Allah, kelewatan yang teramat sangat. Sepatutnya kita mulakan jam 9 malam, tapi sekarang dah 9.40 kita mula, lambat 40 minit. Di atas beberapa faktor yang tidak dapat dielakkan. Faktor tu daripada saya lah, daripada saya sendiri. Saya mohon maaf banyak-banyak. Adalah perkara yang berlaku yang menyebabkan saya tak dapat mula daripada awal tadi. Ada sesuatu yang perlu, yang urgent diselesaikan, disegerakan. Saya sebenarnya encik suami saya dah mohon, maksudnya mohon untuk ditangguhkan kepada petang esok ataupun malam besok. Namun disebabkan pihak penganjur, sebenarnya saya faham penganjur juga ada program bersama. Program bersama dengan pihak-pihak yang sama-sama berkongsi rezeki dengan mereka. Jadi saya dah dapat maklumat tu, gambaran program malam ini. Dia sempena siri khas penutup program. Mungkin Tuan Fahmi Jamil, isteri kan, dan tim dalam satu program yang seminar ataupun program beberapa hari ataupun daripada pagi, saya tak pasti. Tapi saya adalah bagi penutup program. Jadi terima kasih banyak pada pihak penganjur kerana sudi untuk jadikan saya sebagai acara penutup program anda. Dan terima kasih kerana sudi memberi ruang supaya live ini secara terbuka, supaya lebih ramai orang mendapat manfaat. Masya Allah, subhanallah. Penganjur kita, saya harap penganjur boleh maafkan saya ya, mohon maaf. Sebenarnya sangat jarang ataupun tak pernah pun saya lambat sampai macam ni sekali. Adalah sekali-sekala tu lambat 5 minit, 10 minit kan. Tapi ni lambat 40 minit, jadi saya mohon maaf banyak-banyak sangat. Mudah-mudahan tuan-puan boleh stay bersama saya sampai pukul 10.40. Lambat tu tuan-puan sekian larat tak? Tapi esok hari cuti kan. Jadi harap dapatlah ya. Subhanallah, sebelum kita teruskan, sahabat-sahabat, marilah sama-sama kita mulakan dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Masya Allah. Oh, ada yang kata pukul berapa pun tak apa Ustazah. Sinar Cahaya kata Sinta Yati. Waalaikumsalam pada memberi salam. Ada Marina Rosli kata boleh Ustazah dia buat macam ni. Ada yang kata kesian Ustazah. Tak ada. Kesian juga. Lagi kesian pada pihak penganjur. Okey, Sinar Cahaya, Zakia, Nukman. Sampai pukul 1 pun boleh. Nukman Afhan kata. Wandura Ampan jelas. InsyaAllah saya akan menyampaikan sehabis sebaik yang mungkin. Mudah-mudahan ada jalan keluar, jalan ikhtiar bagi sahabat-sahabat semua. Bila kita nak bincangkan satu tajuk yang berkaitan dengan semua. Tajuk kita ialah tips dan amalan menjemput rezeki. Tips dan amalan menjemput rezeki. Menarik kan? Malam-malam kita bincang tajuk ni. Tips dan amalan menjemput rezeki. Maksudnya, saya ni kena fokus kepada tip dan amalan. Supaya perkara itu boleh terus di-apply. Bukan teori lah. Bukan teori, bukan cerita yang meleret-leret. Jadi, saya akan fokus kepada terus tips-tips, amalan-amalan untuk menjemput rezeki. Masya Allah. Okey, terima kasih pada pihak penganjur, Tuan Fahmi Jamil, pengasas Mr. Pepper. Masya Allah, saya dapat hadiah ni daripada penganjur. Jarang, sebenarnya banyak juga pihak-pihak penganjur yang minta saya sampaikan ceramah kan. Tapi penganjur ni istimewa sebab dia siap bagi ni. Dia bagi daripada minggu lepas lagi. Cantik kan beg dia? Ini beg kedap apa panggil? Sejuk beku. Tahan beku lah. Dalam tu kan. Masa kami terima tu, tuan-puan sekalian, Masya Allah, sebab simpan ni dalam peti ais. Encik, nak kena tak nampak tulisan dalam ni. Okey, Mr. Pepper. Mr. Pepper. Tengok beg dia. Saya bila dapat beg ni, saya kata, wow, bagus ni dapat beg sekali. Sebenarnya Mr. Pepper ni dia ada produk kambing perap. Ini bukan saya nak berniaga, saya nak iklan. Saya tidak dibayar pun untuk iklan atau apa sekian. Tapi tak apalah, malam-malam dah kan, kita share. Tuan-puan sekalian, saya tak pernah terima kalau siapa yang nak paid review ke, nak jadi duta ke, minta maaf saya tak terima. Tapi saya menyokong perniagaan Muslim. Masya Allah. Mr. Pepper ayam perat marinate chicken. Sebab duduk dalam sejuk beku kan tak berapa nampak. Tapi boleh cari Mr. Pepper lah. Mr. Pepper Mr. Pepper. Kalau tengok yang ni kambing perap. Memang saya suka sangat lah kambing perap. Masa saya terima itu dia dah lembek sikit. Maksud saya dia tak beku sangat macam ni sebab kita dah simpan dalam sejuk beku. Masa saya pegang paling best, saya selalu beli perap-perap ni. Saya memang tak try lagi. Jujur, saya kena jujur. Saya tak boleh kata sedap, memang garanti sedap sebab saya tak rasa lagi, tak sempat masak lagi. Cuma first saya pegang, masa tu dah cair sikit. Dia ada banyak sos. Kita boleh rasa kalau dia banyak sos. Sebab banyak juga daging perap. Dia daging penuh, dia punya sos perap tu sikit. Faham tak? Saya pula jenis suka sos perap tu banyak. Bila banyak, jadi memang sedap lah makan. Bila sos perap banyak, dia jadi basah. Faham kan? Basah. Jadi kalau sos perap sikit, saya biasa bila panggang, bila masak, kena tambah air. Macam tu lah. Jadi subhanallah, saya tengok dari segi packaging sangat berkualiti. Tuan-puan sekalian, sangat berkualiti dari sudut packaging. Macam produk, kita nak sebut apa, macam produk yang ni lah, produk yang terkenal. Subhanallah. Yang penting tuan-puan sekalian, saya duk cari logo halal ni. Yang penting ada logo halal, siap logo halal. Tuan-puan sekian, saya dulu kan kerja di JAKIM bahagian halal. Saya pernah kerja bahagian halal, penolong pengarah bahagian halal. Saya tahu bagaimana proses nak dapat CJ halal bukan mudah. Dan bila produk melibatkan daging, ini dia panggil bahan kritikal.
bahan kritikal. Dia perlu daripada awal proses. Kan binatang itu disembelih, kemudian bagaimana disimpan, bagaimana proses sampai bahan perap. Kalau bahan perap ini melibatkan 30 bahan perap. Contoh 30 bahan, 20 bahan, maka setiap bahan wajib ada CJ halal. Belum pergi bab kebersihan, susun atur semua. Jadi bila ada logo halal, kita pun tak ragu-ragu tuan-puan sekalian. Okey, terima kasih banyak kepada Mr. Paper. Jadi tuan-puan sekalian, saya bukan duta, saya bukan apa, tapi kita sokong produk Muslim. Macam itulah. Okey. Okey, terima kasih sahabat-sahabat. Ramai juga ya yang sudi bertemankan saya, 2,000 lebih. Campur di IG lebih kurang dalam hampir 3,000. Alhamdulillah, minum air sikit. InsyaAllah, semangat. Tadi tu saya dah down, ada sesuatu yang berlaku lah yang menyebabkan emosi saya kurang stabil, saya sedikit terganggu, menyebabkan saya tak dapat mula pukul 9. Tapi tengok semangat tuan-puan sekalian, saya kembali mula semangat saya. InsyaAllah. Bismillah. Okey, baiklah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Tajuk kita ialah tips dan amalan menjemput rezeki. InsyaAllah kita akan mula dulu dengan definisi rezeki. Dan tajuk ini insyaAllah sesuai dibaca oleh semua. Bukan hanya orang yang berniaga. Mungkin kita ingat orang berniaga memang kena tips lah. Sebab rezeki dia boleh bertambah, boleh berkurang. Tetapi kita yang makan gaji pun kita jangan fikir rezeki kita tahap tu je. Dah gaji 2 bulan, 2,000 tak naik lah. Di sana ada lagi rezeki yang, itu kita panggil rezeki yang tetap. Tetapi di sana ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini rezeki yang lebih luas. Kalau kita kerja dibayar gaji, ya mungkin kita ada gaji 1,800 kan, 1,500 dan sebagainya. Tetapi tuan-puan dan puan Allah sekalian, ada rezeki yang jauh lebih luas, iaitu antaranya rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezeki daripada istighfar. Ada lagi beberapa rezeki kita akan kongsikan. Jadi insyaAllah malam ini lebih kepada praktikal, terus kita kongsi tips-tips. Okey, kita akan pergi pada apa itu definisi rezeki dan jenis-jenis rezeki. Saya nak kupas juga persoalan dengan ayat 1,000 dinar. Ayat 1,000 dinar. Kenapa diberi nama ayat 1,000 dinar? Ada sejarah dia. Kenapa diberi nama ayat 1,000 dinar? Bentuk-bentuk rezeki, tip dan amalan menjemput rezeki berdasarkan akronim rezeki. Kita akan pecahkan akronim REZEKI. Rezeki itu kita akan pecahkan dan itulah perkongsian tips kita. Masya Allah. Kemudian kita akan pergi kepada istighfar pembuka rezeki. Pesan Nabi kepada pencari rezeki. Apa pesan Nabi kepada kita ni, sang pencari rezeki? Kemudian ganjaran buat orang yang mencari rezeki yang halal. Apakah ganjaran orang yang bekerja hari-hari ni? Kan pagi, balik petang, kadang sampai malam kerja lagi. Apa ganjaran? Dan kenapa kita kena serius cari rezeki betul-betul? Sebab kita bukan untuk mencari rezeki dunia, kita dapat juga rezeki akhirat. Kemudian kisah menghilangkan kegundahan dan melunaskan hutang. Kita akan share juga tip untuk melunaskan hutang. Saya akan berkongsi jika sempat. Pengalaman saya sendiri untuk dapat kebebasan keuangan, dapat melepaskan beban hutang yang banyak daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Subhanallah. Kalau fikir kudrat memang tak terfikir, tak mampu. Tetapi Allah yang qadir, yang muqtadir, yang berkehendak dan yang menentukan segalanya. Allah yang hakim, maha bijaksana. Allah yang ghani, yang muni, maha kaya dan memberi kekayaan. Subhanallah, Allah boleh lakukan apa sahaja di luar batasan fikiran kita. Kemudian kita akan berkongsi tentang doa. Kita akan conteng tulis doa untuk mohon rezeki yang barakah melimpah ruah dan doa untuk diberikan kecukupan rezeki. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, saya nak mula dengan satu kisah yang sangat hebat. Subhanallah, kisah ini berdasarkan berdasarkan riwayat yang diyakini, tuan-puan sekalian. Kisah ini masyhur dan telah ditasihkan daripada sumber yang benar. Kisah bagaimana seorang ibu tunggal. Kisah seorang ibu tunggal yang begitu menjaga rezekinya. Masya Allah. Siapa ibu tunggal di sini? Siapa ibu berdikari? Siapa bapa berdikari? Ada yang kata, ustazah, orang selalu raikan ibu tunggal. Bapa tunggal tak ada orang nak puji pun. Kan? Selalu orang raikan ibu tunggal. Siap ada persatuan. Siap ada bantuan untuk ibu tunggal.
Tapi bapa tunggal jarang orang nak raih. Tak ada persatuan. Lepas tu tak ada pun bantuan kepada bapa tunggal. Sedangkan bapa tunggal pun susah juga. Dialah nak cari rezeki, dialah nak besarkan anak, dia nak uruskan anak yang sekian-sekian. Jadi siapa kat sini ibu berdikari? Siapa ibu tunggal di sini? Sahabat-sahabat, siapa yang ibu tunggal? Masya Allah, anda sebenarnya sangatlah hebat. Dan banyak para alim ulama dibesarkan oleh ibu tunggal. Masya Allah. Ramai sangat alim ulama yang muktabar, yang hebat-hebat. Para pejuang agama Allah dibesarkan oleh ibu tunggal. Ada yang kata, saya ibu tunggal. Subhanallah. Rezeki saya ibu selama 6 tahun. Saya ibu tunggal dah selama 6 tahun. Alhamdulillah rezeki sentiasa ada, Ustazah. Masya Allah. Allahu Akbar. Okey. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, kena kekal bersama saya. Lebih kurang sampai 10.40. Tak lama dah. Lebih kurang 40 minit saja lagi. Ada yang tulis pasal nak tahu pasal ayat 1000 dinar. Betul ke ayat 1000 dinar tu boleh bantu untuk rezeki sekian-sekian kan? Kenapa nama dia ayat 1000 dinar tu? Kan ayat yang wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh qad ja'ala Allah likulli syai'in innallaha balighu amri qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Kenapa ayat tu dinamai ayat 1000 dinar dan kenapa ayat tersebut menjadi ayat yang dikaitkan dengan rezeki? Sebelum saya cerita pasal ibu tunggal ni, saya pernah pergi Brunei tau. Saya pernah pergi Brunei. Sebenarnya kerap juga pergi Brunei sebelum PKP, sebelum Covid. Dijemput ceramah lah ke sana. Nak masuk Brunei bukan senang. Bukan senang tu. Bila sampai Brunei, daripada airport, tak dan kita nak rehat ke nak apa ke, kita akan dibawa ke Jabatan Mufti Brunei. Bila masuk dalam bilik tu, ada 8 orang panel akan interview. Barulah lepas kita ni boleh ceramah ke tak kat Brunei. Kalau buku-buku yang saya bawa, semua kena check dulu. Ada buku tak lepas masuk dan sebagainya. Memang ketat nak masuk Brunei ni. Gitulah. Walaupun saya pergi kali kedua dijemput, selang 1 bulan je pun, mesti masuk dalam satu bilik, macam kena interview oleh 8 orang panel. Sebenarnya panel ni tanya soalan ni, pasal akidah, pasal fiqah, pasal ni. Sebab dia takut saya bawa kefahaman yang tidak sesuai dengan orang Brunei. Okey, saya nak cerita macam ni. Yang bawa kami ni pasangan suami isteri yang sangat baik. Satu hari tu kami macam dibawa pergi ke satu tempat utama lah. Tempat utama bandar dia, tempat membeli belah utama. Lepas tu dia tunjuk ada satu macam kedai ataupun perniagaan lah. Saya tak ingat dah perniagaan tu nama orang Muslim lah. Nama orang Muslim, orang Brunei Muslim. Masya Allah. Dia kata, Ustazah, ini orang kaya Brunei. Perniagaan dia sangat berkembang. Umur dia dah tua, Ustazah. Dia kata umur dah 80 lebih, tak silap saya. Tuan Haji, namanya Tuan Haji. Ataupun dia adalah pangkat kalau kita kat sini, Datuk ke, saya tak ingat dah pangkat apa. Dia kata, perniagaan dia sangat banyak. Cawangannya di Brunei, begini-begini. Dialah pemilik bangunan besar tu. Bangunan shopping kompleks tu, dialah pemilik. Macam jutawan, mungkin nombor 1 Brunei ke apalah, macam tu lah. Lepas tu, bila dia kata, Ustazah, tahu tak apa amalan dia? Saya kata, apa dia? Satu hari, tak silap saya lah, ataupun lebih banyak, tapi tak kurang lah. Satu hari, contohlah ya, saya tak ingat berapa jumlah, tapi dia kaitkan dengan ayat 1000 dinar. Dia kata, satu hari daripada muda. Dan selalu bila dia tanya apakah kejayaan dia dalam perniagaan, dalam menguruskan rezeki Allah, dia ada banyak amalan. Memanglah rajin bersedekah, orangnya soleh, orangnya baik dan sebagainya. Tapi antara amalan khusus yang dilakukan, satu hari lebih kurang 100 kali macam tu kot dia baca ayat 1000 dinar. Ataupun 500 kali, saya tak ingat. Tapi jumlah yang sahabat ni, suami isteri ni cerita ni, jumlah yang sangat banyak sampai saya terkejut. Setiap hari dia baca jumlah macam tu? Ya Ustazah, itu amalan khusus yang selalu diberitahu. Dia membaca dan mengulangi ayat tersebut. Tuan-puan sekalian, ada cerita kenapa ayat 1000 dinar, ayat surah At-Talaq ayat 2 hingga 5 tu, kan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan dia jalan keluar. Kalau sulit, Allah berikan kemudahan. Kalau sempit, Allah beri kelapangan. Kalau sedih, Allah beri bahagia. Kan?
Kalau sakit, Allah beri sihat. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Subhanallah, kalau kita tengok daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Ibnu Abbas ya, qauluhu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ni, kalau Ibnu Abbas ni sahabat Nabi. Orang sangat rapat dengan Nabi SAW. Ni saya baca Mufti Wilayah Persekutuan .jw.my ya, daripada Jabatan Mufti, sebab orang tanya bab ayat 1000 dinar ni. Betul ke boleh berkaitan dengan rezeki? Qauluhu, kata daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja yaqulu najatahu min kulli karbin fid dunya wal akhirah. Firman Allah Ta'ala yang berbunyi, barang siapa yang bertakwa kepada Allah baginya jalan keluar, maknanya selamat daripada setiap kesengsaraan dan kesusahan di dunia dan akhirat. Daripada Rabi' bin Haisam rahimahullah berkata, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja qala min kulli syai'in daqa 'alan nas. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka baginya jalan keluar, maknanya jalan setiap sesuatu sempit. Subhanallah, saya akan baca ni tuan-puan sekalian. Subhanallah, kalau kita tengok ni ada satu sebab turun ayat ini seperti dinukilkan. Kita akan tengok sebentar nanti apa sebab nuzul. Sebab turunnya firman Allah ini. Firman surah At-Talaq. Kan surah At-Talaq, kejap, wa may yattaqillah ini surah At-Talaq ayat 2 hingga saya kena tengok pada atas. Subhanallah, masa saya nama. Okey, surah At-Talaq ayat 2 hingga 3. Tapi ini ayat 2 hingga 3. Biasa dibaca tu ayat hingga 2 hingga 4 tak silap saya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan kepadanya jalan keluar. Jalan keluar daripada setiap kesulitan, kesempitan, kesusahan, mara bahaya dan sebagainya. Kesedihan, duka cita, kecewa dan lain-lain. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan beri rezeki yang tidak disangka-sangka. Sebab itu saya sebutkan, tajuk yang kita bakal kupas malam ni bukan untuk orang bisnes saja. Orang yang makan gaji pun boleh jadi anda dibukakan Allah pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, daripada jalan yang tidak disangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan dia kecukupan. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah lah yang menyempurnakan segala urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Maka sesungguhnya Allah lah yang menetapkan kan segala sesuatu. Subhanallah, Allahu Akbar. Bukan kita yang menetapkan rezeki kita. Bukan kita yang menetapkan rezeki staf kita. Bukan kita yang menetapkan, bukan bos kita yang menetapkan rezeki kita, walaupun bos kita dah bagi gaji tetap. Tetapi yang menentukan dan menetapkan rezeki kita adalah Allah ya Razak, yang menentukan rezeki setiap hamba-Nya. Di dalam surah Al-Mulk kita bacakan, siapa yang akan berikan rezeki kalau Allah yang menahan. Dan tidak ada siapa yang boleh menahan rezeki kalau Allah dah takdirkan rezeki itu untuk kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Okey, saya nak sambung cerita. Cerita pasal ibu tunggal yang hebat dalam menguruskan rezeki. Tuan-tuan sekalian, sudi tak nak dengar cerita ni dengan saya ni lewat malam ni? Jarang ni kuliah lewat malam ni tuan-tuan sekalian. Adalah hikmah tu. Mungkin nak menjawablah persoalan-persoalan kita. Encik, nanti saya nak ataupun ni buka kat sini. Susah sikit tengok kat sini. Ada? Okey. Kisah seorang ibu tunggal yang begitu menjaga rezekinya. Kisah ini daripada kitab Tajul Arus tulisan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Terdapat satu kisah berlaku di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Okey, kisah ini berlaku di zaman Imam Hanbali. Zaman Imam Hanbali. Tentang bagaimana seorang wanita solehah, yakni ibu tunggal, cukup menjaga tentang keberkatan rezekinya. Selepas solat asar, Imam Hanbali menasihati ataupun sedang beri tazkirah. Lepas solat asar sedang beri tazkirah di hadapan orang ramai di dalam masjid. Ketika itu perbualannya terhenti seketika apabila seorang perempuan muda masuk ke dalam masjid menemui Imam Hanbali. Masa tu tengah ada kuliah, tiba-tiba ada seorang wanita muda yang masuk dan menemui Imam Ahmad Hanbali. Kita panggil mazhab Hanbali kan, Imam Ahmad Al-Hanbali. Wahai Imam Hanbali, wanita muda ini bertanya, dia seorang ibu tunggal. Dengarkanlah kisahku ini.
Semoga diriku dan dirimu mendapat keampunan daripada Allah. Sesungguhnya saya ini perempuan yang miskin. Saya tidak punya apa-apa kecuali 3 orang anak yang masih kecil. Dan dikatakan suaminya meninggal dunia syahid di medan perang. Subhanallah. Syahid. Nanti kita tengok suaminya. Okey. Masuk dalam majlis Imam Ahmad Hanbali, lalu dia berkata, "Wahai Imam Hanbali, dengarkan kisahku. Semoga diriku dan dirimu mendapat keampunan Allah. Sesungguhnya saya ini perempuan yang miskin. Saya tidak punya apa-apa, tak ada harta apa-apa, miskin. Kecuali 3 orang anak yang masih kecil. Hidup saya sungguh melarat, hinggakan kami tidak punya lampu untuk menerangi rumah." Okey, zaman tersebut bukan lampu lah, kita sebut pelita. Sehingga tak ada pelita pun untuk, miskin sangat, tak ada apa-apa, melarat. Bahkan tak mampu pun nak beli pelita untuk menerangi rumah. Tahap miskin macam mana ni puan sekalian? Bukan pelita tu mahal sangat. Bagi menyara kehidupan kami 4 beranak, saya bekerja memintal benang pada waktu malam dan menjualnya di pasar pada siang hari. Masya Allah. Dia kata, bagi menyara keperluan keluarga, menanggung anak-anak, apa yang dibuat ialah dia akan memintal benang pada malam hari dan dia akan jual berniaga pada siang hari. Lalu ditanya, "Di manakah suami kamu?" Imam Ahmad Hanbali tanya, "Di mana suami kamu?" Dan lalu dia menjawab, "Dia antara mereka yang menentang Khalifah Al-Muqtasim yang zalim itu. Dia gugur syahid dalam satu pertempuran dengan pasukan tentera yang hendak menangkap mereka. Sejak itu kami hidup melarat." Jawab wanita tersebut. Suami dia syahid dalam medan perang. Subhanallah, isteri syuhada ni. Subhanallah, muslimin muslimat sekalian. Kemudian Imam Hanbali berkata, "Teruskan cerita kamu, teruskan bercerita." Lalu dia menyambung, "Disebabkan rumah saya tidak ada pelita, maka saya terpaksa menunggu sehingga bulan mengambang barulah saya dapat memintal benang." Kata wanita itu. Sebab rumahnya tak ada pelita bila malam gelap, hanya malam yang ada cahaya bulan saja baru dia boleh buat kerja. Tapi bila hujung-hujung bulan, kan, dengan awal bulan, masa tu tak ada cahaya bulan, dia tak mampu nak buat kerja memintal benang. Mungkin siang hari sebab dia ada anak kecil, dia perlu uruskan anak kecil. Jadi dia cari rezeki pada waktu dia bekerja, dia tak tidur malam, masa tu anak tidur. Subhanallah. Dengar ni, apa cerita wanita yang sangat hebat ni. Nak dibandingkan dengan kita sangat jauh tuan-puan sekalian. Cuba lihat. Dah lah miskin, susah, ada anak 3 orang, kecil-kecil. Okey, pada suatu malam, ini pengaduan dia kepada Imam Hanbali. Dia cerita, pada suatu malam, ada kafilah dagang daripada Syam datang. Lalu singgah bermalam berhampiran dengan rumahku. Mereka membawa lampu ataupun pelita yang banyak sehingga menerangi rumahku. Kesempatan ini digunakan untuk aku memintal benang dengan bantuan cahaya lampu mereka. Persoalannya, apakah hasil jualan benang yang dipintal daripada lampu mereka itu halal untuk kami gunakan? Soalnya, setelah menceritakan dengan panjang lebar permasalahan dihadapinya. Tuan-puan di mata sekalian, cuba perhatikan apa isu yang wanita ni bawa. Dia miskin, melarat, anak kecil 3 orang, suami syahid. Kan, miskin sangat sampai tak ada pelita pun dekat rumah. Dan kerjanya pintal benang. Bila malam ada cahaya bulan, baru boleh pintal benang. Jadi kalau malam tak ada, dia tak boleh buat kerja tu. Siang uruskan anak-anak dan pergi berniaga. Satu hari ada kafilah dagang. Maksudnya ada pedagang-pedagang berhenti rehat. Berhenti rehat dekat dengan rumah dia. Bukan dalam rumah. Maksudnya luar rumah kan. Berhenti rehat, berhenti perjalanan macam tu lah. Dan mereka membawa pelita-pelita yang banyak. Jadi biasalah mereka mungkin sangkut pelita tu pada kayu. Dan maka tersimbahlah cahaya ke dalam rumah dia. Rumah pondok. Bukan macam rumah kita. Kalau orang pasang lampu pun tak tembus masuk. Rumah pondok. Jadi cahaya tu tembus masuk ke dalam rumah wanita tersebut. Dan dia kata ketika itu dia mengambil peluang untuk memintal benang. Dan selepas itu dia rasa bersalah sumber rezeki yang dia dapat. Dan dia datang jumpa Imam Ahmad Hanbali ini. Wahai Imam, adakah halal rezeki itu? Sebab apa? Dia kata cahaya itu bukan cahaya, maksudnya soalannya dia dah tumpang cahaya. Tuan-puan faham tak?
Itu bukan cahaya daripada rumah dia. Dia tak minta izin nak guna cahaya. Padahal orang tu dah berhenti dekat rumah dia, dah gantung pelita. Kalau kita fikir logik, tak ada masalah pun dia ambil. Kalau fikir logik akal kita, betul kan? Tak ada masalah pun dia ambil. Tapi wanita ni, seorang wanita yang sangat solehah, dia fikir, dia tak minta izin malam tu nak tumpang cahaya. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini sangat luar biasa. Lalu Imam Ahmad Hanbali bertanya, subhanallah, siapakah kamu wahai wanita muda yang begitu mengambil berat tentang hukum agama di saat manusia begitu kikir dengan hartanya? Soal Imam Hanbali dengan penuh kekaguman. Subhanallah, Imam Ahmad Hanbali bertanya, siapa kamu wahai wanita muda yang terlalu mengambil berat tentang sumber rezeki? Di saat zaman tersebut, mamainya manusia yang begitu kedekut dengan harta, begitu mencintai harta. Lalu dia menjawab, saya adalah adik kepada Bashar Al-Hafiz yang telah meninggal dunia. Jawab wanita itu. Mendengar jawapan itu, Imam Hanbali berasa sebab dan menangis terseduh-seduh. Bila Imam Ahmad Hanbali mendengar siapakah wanita tersebut, ia adalah adik kepada seorang pembesar, seorang pemimpin yang adil yang bernama Bashar Al-Hafiz yang telah meninggal dunia. Masya Allah. Mendengar jawapan itu, Imam Ahmad Hanbali berasa sebab dan terseduh-seduh menahan esak. Ini kerana dia teringat dengan Bashar, iaitu seorang Gabeno yang beriman dan beramal soleh. Tuan-puan sekalian, wanita ini adik kepada Gabeno, pemerintah, orang besar tapi orang yang soleh, yang sangat zuhud. Dan dia tidak pernah mengambil kesempatan di atas jawatan abangnya dan hidup sangat melarat, tuan-puan sekalian. Susah macam tu pun dia masih lagi fikirkan keberkatan rezeki. Subhanallah. Sesungguhnya, lalu perempuan ni sambung, kata Imam Hanbali berkata, sesungguhnya saya takut dengan azab Allah. Maka berikanlah masa kepada saya untuk menjawab soalan itu. Baliklah ke rumah dahulu, kemudian datanglah keesokan harinya. Subhanallah, Imam Ahmad Hanbali minta beri masa nak mohon petunjuk dengan Allah, nak jawab macam mana dengan soalan wanita ni, dia tumpang cahaya ni, tuan-puan sekalian. Keesokan harinya, datang wanita muda itu untuk mendengar jawapan daripada Imam Hanbali. Subhanallah, Allahu Akbar. Kemudian, Imam Hanbali pun berkata, wahai wanita solehah, sesungguhnya kain penutup muka yang kamu pakai itu adalah lebih baik daripada serban yang aku pakai. Ya Allah, Imam Ahmad Hanbali menyebutkan di hadapan wanita. Wanita ni pakai niqab, tutup. Dia kata, sesungguhnya kain yang menutup wajahmu itu lebih mulia daripada serban yang aku pakai ini. Sesungguhnya kamu seorang wanita yang sangat mulia, bertakwa dan penuh takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Tuan, bagaimana dengan pertanyaan saya semalam? Oh, dia tak dengar pujian-pujian tu. Dia terus risau ni. Bagaimana dengan pertanyaan saya semalam? Halal tak rezeki daripada tumpang cahaya tu? Tanya wanita muda itu. Lalu Imam Ahmad menjawab, berkenaan dengan itu, sekiranya kamu belum mendapatkan keizinan daripada rombongan tersebut, maka tidak halal kamu menggunakan wang hasil daripada jualan benang yang dibuat menggunakan lampu mereka. Jawab Imam Hanbali. Ya Allah, Imam Ahmad menjawab dengan jujur, dengan susah nak jawab bagi jawapan kepada si miskin ni. Kau jawab kepada si kaya mungkin mudah, tapi jawab kepada orang yang tidak ada apa-apa. Wanita itu berasa susah hati mendengarnya kerana belum mendapat keizinan dari rombongan tersebut. Beliau sanggup menemui seorang demi seorang rombongan tersebut untuk meminta izin. Subhanallah, disebabkan wanita ini telah pun menggunakan hasil rezeki tersebut. Apa yang wanita ni buat? Dia cari setiap orang rombongan tersebut dengan susah payah. Cari seorang-seorang. Dia tak cukup dengan seorang, wakil tak. Dia minta kebenaran setiap orang rombongan. Berita tentang wanita soleh itu tersebar sampailah ke pengetahuan Khalifah Al-Mutawakkil yang sedang memerintah. Khalifah Al-Mutawakkil, khalifah yang beriman. Tersebar cerita tentang kesolehan dan kehebatan kisah wanita ini sampai didengari oleh khalifah. Khalifah begitu kagum dengan wanita tersebut dan menghadiahkan wang sebanyak 10,000 dinar, tuan-puan sekalian. Subhanallah. Akhirnya wanita ini diberikan duit yang begitu banyak, 10,000 dinar, tuan-puan sekalian. Perempuan itu bertanya kepada Imam Hanbali, wahai Imam, adakah wang itu halal untuk digunakan atau tidak? Ya Allah, hebat sangat. Terlampau hebat. Okey, khalifah dengar macam kita lah sekarang ni, kalau ada orang susah, lagi orang baik, viral. Lepas orang bagi banyak sumbangan, betul kan?
Umpama macam tu lah, wanita ni susah, lepas tu baik pula waira-waira kisah dia sampai dengar pada khalifah. Khalifah panggil wanita ni, beri dia 10,000 dinar, tuan-puan sekalian. Subhanallah, apa yang wanita ni buat? Pergi rujuk balik ulama, pergi jumpa Imam Ahmad Hanbali. Wahai imam, adakah halal untuk aku menggunakan duit ini, 10,000 dinar ini? Jawab Imam Hanbali, khalifah juga pernah memberikan saya wang sebanyak itu, tetapi saya sedekahkan kepada fakir miskin yang saya temui di tengah jalan. Maka wanita solehah itu telah memberi sedekah kepada fakir miskin. Dia hanya mengambil sedikit saja wang itu untuk dibelinya lampu bagi menerangi rumahnya. Tuan-puan sekalian, 10,000 dinar. Dinar ini maksud dia emas. 10,000 dinar mungkin nilainya sekarang beratus ribu ataupun 1 juta kot. Saya tak pastilah, tapi banyak. 10,000 dinar itu terlalu banyak. Tapi apa yang wanita ni buat bila tanya kepada Imam Hanbali, adakah halal untuk aku gunakan? Dia kata, pernah juga khalifah berikan aku duit sebanyak itu dan aku sedekahkan semuanya kepada fakir miskin. Wanita yang miskin ni, yang jauh lebih miskin daripada orang miskin yang ada di sekitar dia, orang miskin sekitar dia pun ada pelita. Apa yang dia buat? Dia sedekahkan semua, cuma ambil sikit, cukup-cukup saja untuk apa tuan-puan sekalian? Cukup-cukup untuk beli pelita bagi dia bekerja waktu malam. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya pernah dengar satu kisah seorang ulama hebat. Saya tak ingat imam mana, tapi kalau sebut memang semua kenal lah, tapi saya tak ingat. Ingatan saya kurang bagus. Saya tak ingat nama imam ulama mana, tapi cerita yang sahih juga. Muslimin muslimat, kisahnya macam mana? Dia ada bagi hutang kepada seseorang. Subhanallah, punya dia takut dia ni ada riba, kan, buat riba, padahal dia bagi hutang, contohnya hutang RM10 dan dia tak bagi syarat pun kalau bayar nanti RM10.50 ke, tak. Tapi punya dia berhati-hati, seorang ulama ni berhati-hati, dia bimbang dikira sebagai riba. Tahu tak dia macam mana? Bila dia lalu depan rumah orang tersebut, orang yang dia beri hutang, bukannya orang yang dia berhutang, dia pemiutang, orang yang dia beri hutang, dia tak akan lalu di bawah pokok rumah orang beri hutang tu. Orang yang hutang duit dia. Dia takkan lalu bawah pokok. Tahu tak kenapa? Mula saya tak faham kenapa. Bila saya tengok penjelasan, dia bimbang apa? Dia bimbang itu dikira riba, seolahnya bila orang tu hutang duit dia ambil manfaat daripada pokok rumah dia untuk berteduh daripada panas. Subhanallah. Dia kata, maksud dia ceritakan, aku bimbang disebabkan aku memberi hutang kepada saudaraku, lalu aku menumpang berteduh di bawah pokoknya, itu dikira riba. Faham tak? Soalannya, setengah orang kan, kau dah beri hutang, suka hati dia je. Pinjam kereta jap. Orang ni kan, ambil lah, walaupun minyak tu memang dia tak ada duit minyak, pinjam kereta jap. Apa sebersalah? Dah lah aku bagi kau hutang pula lambat bayar, nak pinjam kereta. Maksud saya ialah dibimbangi, walaupun tak digandakan pun, tapi nak kata hebatnya ulama-ulama terdahulu menjaga keberkatan rezeki sampai tahap tu. Lalu depan rumah orang tu, nak lalu bawah bayang pokok, takut apa? Takut ambil manfaat, seolahnya jadi riba. Mentang-mentang orang tu berhutang dengan ni, boleh je nak tumpah, nak ambil manfaat daripada pokok dia dan sebagainya. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, bila kita baca kisah-kisah yang pelik, kisah-kisah yang macam di luar akal, macam kisah wanita ini kisah benar, bukannya dia wanita seperti kita juga, ada lapar, ada penat, ada anak kecil dan sebagainya. Masya Allah. Tetapi sekurang-kurangnya kita dapat sesuatu ilmu antara yang terawal. Kenapa Encik? Okey, ada orang tulis 10,000 dinar, jumlah dia sama dengan 11.2 juta. Tuan-puan sekalian, 10,000 dinar yang khalifah bagi tu, nilai dia kalau nak kira sekarang lebih kurang 11.2 juta. Bayangkan ya, daripada miskin macam tu, diberi juta-juta duit RM pun tak pandang. Subhanallah, betapa besarnya. Sebab itu saya nak sebut tadi, saya nak kaitkan dengan ayat 1,000 dinar tu. Yang orang kata 1,000 dinar, ayat 1,000 dinar tu kan, tuan-puan dan mati Allah sekalian. Yang saya cerita jutawan Brunei tu, amalan dia baca ayat 1,000 dinar begitu banyak. Tuan-puan sekalian,
Dia bukan ayat 1000 dinar ni untuk ditampal. Tulis ayat 1000 dinar dalam frame, tampal dekat rumah, buat perhiasan dan sebagainya. Tetapi ayat 1000 dinar ini perlu ditadabbur dan difahami. Kenapa Allah mulakan dengan perkataan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Subhanallah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Sebab itu disebutkan oleh alim ulama, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, takwa, orang beriman, orang yang beramal soleh, inilah orang yang paling akan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rizki apa? Rizki yang barokah, tuan-puan sekalian. Rizki yang barokah. Kita boleh dapati ramai orang ada rizki yang sangat luah. Luah, orang cakapkan yang luas. Memang banyak, memang ramai tuan-puan sekalian. Orang bukan Islam, orang kafir pun kaya-raya. Kita subhanallah tuan-puan sekalian, yang paling utama rizki kita barokah, rizki itu cukup, rizki itu tidak memberatkan kita untuk melakukan ibadah. Saya setuju dengan ada yang tulis, jangan ambil kesempatan ke atas orang yang kita beri hutang. Memang betul. Mentang-mentang kita bagi hutang kat adik, duk tekan adik tu. Hujung minggu ni akak nak pergi makan kat rumah kau ni, makan sedap-sedap ya. Akak, hujung minggu ni, Acik tak minggu depan. Kau ni berkira, akak bagi kau hutang apa semua ni, kau ni dalam kau. Tak boleh tuan-puan sekalian. Subhanallah, kepada orang yang kita beri hutang, sebenarnya kita dapat pahala yang banyak. Bahkan kalau orang yang berhutang tu miskin, fakir miskin sampai masa tak boleh bayar, afdal berganda-ganda kita halalkan. Itu lebih afdal daripada kita bagi sedekah. Subhanallah. Dan pahalanya tu memang banyak, memang disebutkan dalam firman Allah ataupun hadis Nabi. Mungkin tim boleh cari berkenaan dengan kelebihan menghalalkan hutang. Okey, Ustaz, nanti tim bagi. Saya ingat, saya tak silap saya, hadis Nabi. Sebab ada orang kata, kalau ada orang berhutang kita, jangan halalkan. Nanti boleh tuntut ke akhirat pahala dia. Ada orang kata, jangan halalkan. Sebab apa? Lagi lama kita bagi tempoh panjang untuk tunda-tunda. Dia kata, jangan halalkan, kita tunda saja. Bila kita tunda-tunda, pahala berterusan. Tapi sebenarnya tuntutan yang paling utama, sebelum, boleh nak tunda-tunda tu tak ada masalah. Itu pilihan masing-masing dan tak berdosa. Tetapi kalau kita fahami, lagi besar pahala kita menghalalkan hutang orang yang miskin, orang yang susah, orang yang tidak mampu. Masya Allah. Dan lagi Ustazah tu biar ayat ganuh tu, wow. Dan lagi selit ni tengah malang ni. Okey, tuan-tuan dimati Allah sekalian. Sekarang kita nak pergi, saya rasa saya kena terus pergi dah kepada tip tu. Tip, Masya Allah. Rizki yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bab rizki ni kita tengok yang pertama firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Hud ayat yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud bismillahirrahmanirrahim. Yang bermaksud, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata. Masya Allah. Saya ingat satu kisah zaman Nabi Sulaiman AS. Kita tahu Nabi Sulaiman AS, Masya Allah, dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerajaan yang boleh memerintah jin, binatang, manusia ialah. Dan Nabi Sulaiman AS diberi kelebihan boleh memahami bahasa binatang, Masya Allah. Dan boleh memerintahkan jin. Alam jin pun dia boleh perintah. Dan kita tahu ada cerita-cerita kan, dengan Puteri Balqis, bagaimana Allah berikan karamah kepada orang soleh melebihi daripada jin. Ketika subhanallah, ketika Nabi Sulaiman AS, cerita ni dicatat di dalam surah apa, kisah Balqis ni, surah An-Naml tak silap saya. Saya tak ingatlah kisah apa. Subhanallah, bila baca kisah perbualan Nabi Sulaiman dengan jin, dengan Puteri Balqis, dengan burung, kita akan tersenyum sendiri. Kisah tu sangat menarik. Masya Allah, Allah cerita agak detail tentang kisah Nabi Sulaiman AS. Yang saya ingat, masa tu Nabi Sulaiman memerintahkan jin ifrit ke jin apa ya? Bukan memerintahkan, Nabi Sulaiman bagi tawaran. Siapakah yang boleh memindahkan singgasana Balqis
dengan kadar yang segera. Subhanallah. Itu sebenarnya kaedah Nabi Sulaiman nak mengislamkan Puteri Balqis. Sebab Puteri Balqis adalah pemerintah yang sangat hebat, mempunyai kerajaan yang sangat hebat. Kalau Puteri Balqis tu kan pemerintah ataupun raja sebuah kerajaan tu memeluk Islam, nescaya semua rakyat akan memeluk Islam. Jadi Nabi Sulaiman nak buat sesuatu yang menunjukkan kehebatan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia tawarkan, lalu ada jin lalu menawarkan, wahai Sulaiman, kan wahai Raja Sulaiman, aku boleh pindahkan singgasana Balqis ke sini dalam tak sampai kadar kamu tak sempat bangun. Duduk tak sempat bangun, singgasana dah sampai. Kemudian ada seorang manusia yang soleh, yang beriman berkata, wahai Raja Sulaiman, ibarat macam itulah, aku boleh memindahkan singgasana Balqis sebelum kamu mengelipkan mata. Sebelum, maksudnya kalau kelip tu sebelum buka, nak kata lagi laju. Subhanallah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, orang soleh, orang yang beriman, kedudukannya, kalau betul dia soleh beriman, lebih tinggi daripada para malaikat. Malaikat tidak ada nafsu. Manusia, sebab itu para Nabi Adam AS, malaikat diminta sujud kan. Masya Allah, antara Nabi Muhammad SAW dan para malaikat, Nabi Muhammad SAW lebih mulia daripada para malaikat. Nak capai tahap tu sangat susah lah. Okey, baiklah. Saya teringat kisah Nabi Sulaiman AS. Masa tu Nabi Sulaiman ada berbicara dengan seekor ulat. Masya Allah, ulat kecil. Lalu dia bertanya, wahai ulat, berapa jumlah makanan kamu dalam tempoh 1 bulan? Lepas tu ulat ni ceritalah. Contohnya, kita kata, dia jawab umpama sebesar biji apa, macam tu lah. Kalau kita, mungkin ulat jawab sebesar biji apple. Contoh macam tu lah. Sebesar biji apple. Sebesar sebiji apple, contoh. Itu cukup dah untuk sebulan makan dia. Kemudian, kemudian Nabi Sulaiman AS letakkan ulat ni dalam satu bekas dengan sebiji apple yang dikatakan cukup untuk sebulan. Cukup sebulan, Nabi Sulaiman pun buka bekas tersebut. Nabi Sulaiman pun bertanya. Nabi Sulaiman terkejut bila tengok separuh je daripada jumlah makanan yang Nabi Sulaiman beri. Separuh je. Lepas tu Nabi Sulaiman bertanya, kenapa separuh saja? Kamu kata dalam tempoh 1 bulan cukup ni. Lalu ulat ni menjawab, wahai Raja Sulaiman, bukan kamu yang menetapkan rezeki untukku, tetapi Allah. Selama ini aku keluar, aku di luar, bukan dikurung. Dan aku yakin rezekiku sentiasa dijamin oleh Allah. Namun ketika kamu mengurungku, aku bimbang engkau terlupa. Engkau terlupa wahai Sulaiman, engkau terlupa. Kan? Jadi dia makanlah sikit daripada jumlah biasa. Bimbang terlupa yang dia ni sedang dikurung. Subhanallah. Sebab itu kita jumpa dalam hutan apa semua kan. Binatang ganas, binatang besar, binatang paling kecil semua boleh hidup dalam hutan belantara yang kita pun takut nak hidup. Kan? Allah dah tentukan rezeki untuk semut yang halus tu. Untuk benda-benda yang sangat kecil. Jadi apatah lagi Allah lah yang maha menetapkan rezeki kita, tuan-puan sekalian. Rezeki ciptaan Allah yang terbaik iaitu manusia. Manusia Allah sebut. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman. Encik, surah At-Tin. Allah berfirman. Wama khalaqtu bukan. Manusia diciptakan sebaik-baik kejadian tu. Tak, Allah ciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Maksudnya kita lebih lagi Allah jaga bab rezeki. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Masya Allah, sekarang kita nak bincang pasal ayat 1000 dinar. Mungkin tak sempat nak kupas banyak, kita kupas ayat 1000 dinar lah malam ni ya, tuan-tuan sekalian. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Surah At-Talaq ayat 2 hingga 3. Yang bermaksud sesiapa yang bertakwa kepada Allah, takwa. Key pointnya takwa. Dengan mengerjakan segala suruhan dan meninggalkan larangan, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar daripada setiap segala perkara yang menyusahkannya ataupun kesukaran dihadapi, serta akan memberikannya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya, yang tidak terfikir, daripada jalan yang tidak disangka-sangka, unexpected. Dan ingatlah, sesiapa berserah diri bulat-bulat kepada Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah, berserah diri bulat-bulat, tawakal sungguh kepada Allah,
maka cukuplah baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendakinya. Allah pun menentukan kadar dan masa bagi berlaku tiap sesuatu. Subhanallah, Encik saya nak kupasan tentang ayat 1000 dinar tadi. Dalam ni tak ada, dia orang tak ni. Kena buka kat sini baru jelas sikit. Ha? Okey. Mana ni? Tadi buka di Sekejap Encik ya. Okey. Kejap. Saya nak kupas pasal ayat 1000 dinar dengan baik. Mana? Sebenarnya eloknya bagi Teguh direct. Mana? Allahu Akbar. Okey, tentang tafsir ayat 1000 dinar. Terima kasih ya sudi menunggu 10 minit lagi. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Ini adalah penjelasan daripada Irsyaad Fatwa 273 daripada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Masya Allah. Okey. Secara umumnya, menurut ulama tafsir Imam Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim di dalam kitabnya menyebutkan bahawa surah ini merupakan surah Madaniyah. Kan surah At-Talaq ini diturunkan di Madinah. Masya Allah. Beliau juga menyebut di dalam kitabnya akan kelebihan membaca surah ini. Antaranya adalah Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca surah Ya Ayuhan Nabiyyu idza talaqtumun nisa, maka seseorang itu akan meninggal dunia di atas sunnah Nabi SAW. Masya Allah. Surah apa ni tuan-puan sekalian? Surah At-Talaq. Nabi bersabda, barang siapa yang membaca surah Ya Ayuhan Nabiyyu idza talaqtumun nisa, iaitu surah At-Talaq, maka seseorang itu akan meninggal dunia di atas sunnah Nabi SAW. Akan mati dan akan meninggal dunia dalam keadaan mengikuti sunnah Nabi SAW. Hadis ini terdapat dalam kitab Al-Amali Al-Khamsiyah oleh Asy-Syajari. Pada sanadnya ada tokoh yang bernama Yusuf bin Atiyah As-Safar. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan hadis ini lemah. Hadis ini hadis dhaif, tuan-puan sekalian. Ia adalah hadis dhaif. Tapi untuk bagi semangat untuk kita beramal dengan surah ni boleh. Tapi hadis dhaif, tak boleh buat sandaran hukum. Okey, pandangan ulama tentang maksud ayat ni yang kita bacakan tadi, kan? Maksud Allah keluarkan daripada jalan Allah berikan jalan keluar tu daripada setiap kesengsaraan, kesusahan dan sebagainya. Okey. Maksudnya bahawa seorang lelaki daripada dosa. Okey. Okey, sekarang kita nak tengok sebab nuzul. Sebab turunnya firman Allah ayat 1000 dinar ni. Ataupun surah At-Talaq ni. Sebab turun ayat ni. Okey, disebutkan di sini bahawa seorang lelaki daripada sahabat Nabi SAW yang bernama Auf bin Ashjaj mempunyai seorang anak lelaki dan kaum musyrikin menawan anaknya. Okey, Auf bin Ashjaj mempunyai seorang anak lelaki dan orang kafir menawan anaknya. Maka ayahnya menjumpai Rasulullah SAW dan mengadu hal tersebut kepada baginda SAW berkenaan anaknya yang sedang ditawan musuh dalam keadaan apa yang dihajatinya. Maka Rasulullah SAW menyuruhnya agar bersabar terhadap ujian yang menimpa dan baginda berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala akan memberinya jalan keluar. Maka tidak lama selepas itu, maka terlepaslah anaknya daripada tangan musuh. Lalu anaknya membawa beberapa ekor kambing musuh beserta harta di atasnya. Lalu ia bawakan kepada bapanya, maka turunlah ayat ini. Ayat mana? Ayat yang dikatakan 1000 dinar. Subhanallah. Daripada Qatadah rahimahullah berkata, firman Allah Ta'ala diberikan baginya jalan keluar, maka maknanya jalan keluar daripada segala perkara syubhah dan kesusahan ketika mati. Dan firman Allah Ta'ala diberikan rizki daripada yang tidak disangka, maknanya sesuatu yang tidak disangka-sangka dan tidak diharapkan. Subhanallah. Allahu Akbar. Okey. Sekejap. Panjang.
Okey, tuan-puan yang mati Allah sekalian, daripada penelitian, minta maaf ya, saya baru baca, minta maaf. Sebab sebenarnya tak plan untuk jelaskan ayat Sibul Dina ni. Okey, kalau kita baca dan penjelasan ulama, ayat Sibul Dina ini menuntut untuk supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Antara ciri-ciri orang yang bertakwa, tuan-puan sekalian, disebut dalam tafsir definisi takwa oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Antaranya Sayyidina Ali sebut definisi takwa oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, antaranya adalah ar-ridha, subhanallah, al-khauf fi jalil, takut kepada Allah, kemudian ar-ridha biqalil, redha dengan yang sedikit. Okey, saya nak cerita sikit. Tadi Allah izinkan saya berbual dengan seorang sahabat ni, seorang kawan ni dia menghadapi ujian kehidupan yang agak berat. Pernah menempuh ujian yang sangat berat. Dia bernikah dengan foreigner, dengan Bangladesh. Bangladesh yang orang Melayu kita, dia nikah dengan Bangladesh. Kan orang Melayu kita bila nikah dengan foreigner, Bangla ke, Nepal ke, Negro ke, kan ada skeptikal sikit kan. Jadi suami ni Bangladesh ni bukanlah orang kaya. Maksudnya datang dengan tiket cari kerja, cari rezeki ya, tuan-puan sekalian, cari rezeki. Ada benda yang saya nak share tuan-puan sekalian. Okey. Apa ni? Okey, makasih Encik. Biasalah Bangla masuk Malaysia kerja jadi buruh kan. Lepas tu takdir Allah dah jodoh kan. Dia pun nikah. Subhanallah. Bila nikah, bukan mudah juga keluarga nak terima. Dia ada macam ujian lah dalam rumah tangga. Keluarga tak berapa nak terima, selalu macam sangka buruk, tak berapa suka, cabarannya bermula. Dapat anak, subhanallah. Lepas tu, satu ketika dia dikurniakan Allah rezeki berniaga. Kan dengan suami ni dia mulalah buat kilang kecil. Masya Allah. Bukan buat kilang, berniaga, mula berniaga. Lepas tu mula berniaga kedai perabot. Macam tu lah kan. Kilang mula berniaga kedai perabot. Okey. Lepas tu pendek cerita, terlibat dengan ahli keluarga dan sebagainya. Pendek cerita, dia ditipu, jatuh bankrupt. Dia baru nak hidup macam senang mudah sikit, jatuh bankrupt yang teruk. Dia bukan setakat jatuh bankrupt, dia hilang semua. Bahkan hidup dalam keadaan berhutang, kena halau daripada rumah sewa banyak kali. Halau sana, halau tak mampu nak bayar sewa. Dituduh pula, ramai pula orang tuntut hutang walaupun dia tak berhutang. Dan ramai pula dia kata, bayangkan dia kata, Ustazah, saat kami tengah susah payah ni, boleh orang contohnya, orang-orang ambil kesempatan. Dan dalam keadaan susah masa tu nak struggle, berniaga. Kadang orang makan, contohnya ada geng-geng yang makan kedai makan depan kedai kami. Lepas tu, bila time bayar, dia kata contoh makan 10 orang, bila time bayar, claimnya dengan kedai depan tu. Padahal dia kata dalam keadaan kami susah apa semua, tiba-tiba kedai makan depan asyik claim dengan kami sebab ada je orang makan suruh claim dengan kami. Dia kata macam-macam sangat ujian yang berlaku. Kan kena halau, tak ada duit, nak makan minum, tempat tinggal, begitu begini. Kemudian ditipu pula oleh orang yang dipercayai dalam berniaga. Sampai terduduk, dia kata terduduk betul-betul. Sehinggalah dia kata, Ustazah, satu ketika, masa tu dia kata dia pun tak ingat. Cerita dalam 2018 macam tu. 2017, 2018. Dia kata saya tak ingat dia dengar ceramah mana. Tapi daripada ceramah tu, dia cakap pada suami dia ni, dahlah, ialah dipandang serong, nikah dengan Bangla, lepas tu hidup susah. Jadi benda tu bertambah-tambah semua. Susah sedia susah. Lepas tu dia kata, Ustazah, masa tu saya cakap dekat suami, saya kata, kita kena redha dengan Allah. Kita kena maafkan semua orang yang khianat kita, semua orang yang fitnah kita, dan kita maafkan semua orang yang ambil kesempatan ke atas kita, dan kita redha sungguh-sungguh ujian Allah ni. Redha sungguh-sungguh. Lepas tu dia kata, Ustazah, suami saya boleh terima. Dan kami betul-betul redha, dan kami tak rasa nak marah, benci, dan bahkan dia sendiri ada ditampar
Nak kata dia ada cerita kepada saya, dia ditampar sampai berdarah, bengkak muka dia, bukan dengan suami, dengan orang-orang luar yang melibatkan urusan-urusan niaga. Lepas tu dia kata, saya redha ustazah, saya redha dengan suami, maafkan semua orang, tak ada dendam, tak ada apa, halalkan apa orang yang ambil apa semua. Lepas tu ustazah, memang betul Allah buka pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Saya bercakap dengan orang apa yang saya kenal hari ni, dia jutawan. Dia jutawan tu apa sekian. Dia ada kilang yang sangat besar, dia ada outlet yang sangat besar dan dia jutawan. Dia ada kilang, beberapa kilang, dia buat gini-gini. Sebab saya kenal dia dah berjaya. Dia kata, ustazah, saya baru berjaya dalam berapa 2 tahun ni. Tapi sebelum ini kami hidup merempat sekian-sekian. Allah uji, sampailah saya faham, walaupun saya usaha tapi tak menjadi. Sebenarnya Allah nak suruh saya redha, suami saya redha dengan ujian. Tuan-puan sekalian, tip yang paling utama yang saya nak share pada malam ini, kepada siapa yang dengar kuliah malam ini, saat ini, selepas ini ke, antara faktor yang menyebabkan rezeki kita sempit, ataupun hidup kita tidak tenang, ataupun kita tak jumpa bahagia yang kita cari, kemungkinan besar ada kaitan dengan ada peristiwa yang lepas yang kita belum betul-betul redha. Kita belum terima sepenuh hati, berlapang dada. Kita masih tidak memaafkan orang yang menyakiti kita, sebesar apapun kesilapan dan kejahatan yang pernah dia buat. Subhanallah. Sebab urusan redha adalah urusan kita dengan Allah yang mengizinkan perkara itu berlaku. Yang mengizinkan orang tersebut menyakiti kita. Yang mengizinkan manusia tersebut membuat rencana sampai kita jatuh. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Saya jumpa ramai wanita yang boleh berjaya sangat hebat. Saya tanya apa tip dia, saya redha ustazah. Allah uji dulu dengan suami yang menzalimi saya. Saya tak pernah rasa dendam, saya maafkan dia sungguh-sungguh dan saya bersyukur dengan apa yang telah berlaku. Saya percaya apa yang saya nikmati hari ini adalah hasil tuaian redha dan sabar saya yang lepas. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Mungkin tuan-puan lihat saya pada hari ini berjaya, bahagia, contoh ya. Kalau anda lihat begitulah, mungkin anda tak lihat begitu. Saya cakap seandainya anda melihat saya begitu dengan anak 7 orang dan sebagainya. Yang kita lihat ataupun siapa saja bahagia, kita tidak tahu apakah kepahitan waktu lalu, apakah kesakitan yang pernah dia lalui. Kan? Subhanallah, sehingga kita dapat sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan. Masya Allah. Saya jumpa ramai orang, kalau saya jumpa orang ini hebat dari segi sini hebat, saya akan tanya, apa yang berlaku sehingga boleh sampai tahap ni? Dan kenapa, subhanallah tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita berniaga kita ni, saya fikir macam ni je. Memang manusia yang menyakiti kita, manusia mengata kita, manusia mengeji kita, manusia khianat kita, manusia fitnah kita. Contohnya lah ya. Tapi saya selalu fikir, hakikatnya semua itu dengan izin Allah. Sejauh mana saya nak berlawan dengan Allah ya? Sejauh mana saya nak protes dengan Allah? Saya tinggal lagi kisah, subhanallah. Saya tak silap ini kisah Sufyan As-Sauri ataupun kisah ulama mana ya, ahli sufi mana ataupun wali Allah. Ini dalam kitab 50 wasiat Rasulullah kepada wanita. Ya. Ada satu hari seorang sahabat ni, dia nak mengadu masalah dia kepada ulama hebat ni, kepada orang soleh ni. Sahabat ni baru nak mula cerita, nak meluahkan perasaan sedih dia, kecewa dia terhadap seseorang yang lain. Baru nak luah masalah. Subhanallah, Allahu Akbar. Perhatikan apa jawapan ulama ni. Orang mulia ni, orang soleh ni, dia jawab apa? Dia kata, wahai sahabatku, engkau datang ingin mengadukan masalahmu kepadaku. Kepadaku, seseorang yang tidak pernah memberikan kepadamu apa-apa. Maksud dia dalam sangat. Dia kata gini, sebelum tu saya tertinggal ayat. Tapi saya ingat ayat ni sebab ayat tu sangat terkesan pada saya. Dia kata begini, wahai saudaraku, engkau datang kepadaku, ingin mengadukan akan
urusan Allah terhadap hidupmu kepada aku yang tidak pernah memberikan kepadamu apa-apa. Faham tak tuan-puan sekalian? Ke pening ayat tu? Okey, maksud ayat tu, mula-mula saya baca saya tak faham. Saya baca ulang kali, ya Allah baru faham bila baca syarah dia. Ayat tu membawa maksud, wahai sahabatku, kamu nak mengadukan tentang Allah kepadaku yang tak beri kamu apa-apa? Memang orang ni bukan nak mengadu, wahai sahabatku, wahai imam, wahai syekh, Allah takdirkan aku begini-begini, kenapalah? Dia tak komplain Allah, tapi dia nak luah masalah yang melibatkan orang lain yang menyebabkan dia sedih. Tapi subhanallah, ulama ni jawab dengan rekas tapi sangat mendalam. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kita kadang mengadu pada manusia, kita sedang mengadu bercakap ni kan, contoh ngadu kat suami. Bang, tahu tak tadi geram sungguh lah orang tu. Bang, gini. Hakikatnya kita bukan mengadukan tentang perihal orang tu, kita mengadukan perihal urusan Allah terhadap hidup kita. Kita sedang komplain Allah. Seolahnya tuan-puan sekalian memang tak komplain direct, indirectly. Ni sahabat ni kata, kamu jangan mengadukan apa-apa kepadaku yang tak beri apa-apa tentang Allah yang memberikan kepadamu segala-galanya. Subhanallah, orang tu pun terus terdiam. Kita nak mengadu, contoh saya nak mengadu pada suami, saya mengadu pasal orang yang saya tak puas hati. Hakikatnya saya sedang mengadukan takdir Allah. Allah tengok tak? Allah tengok. Allah perhati kita. Ya Allah, hamba-Ku ni dah bagi semua yang dia nak. Hujan sikit pun tak boleh sabar. Hujan sikit pun mengeluh. Hujan sikit pun mengadu-ngadu. Tak boleh ke pilih sabar, pilih redha, pilih memaafkan, pilih bersangka baik, pilih doakan ke. Subhanallah, tuan-puan sekalian, maksud tu mendalam kan? Bila imam ni, syekh ni jawab macam tu, aku ni siapa? Aku tak bagi apa-apa pun pada kamu. Nyawa kamu ke, kesihatan ke, rezeki ke, keselamatan ke, apa saja tak ada. Yang beri semuanya Allah. Tapi kamu hidup masih lagi komplain dengan ujian Allah. Allahu Akbar, tuan-puan dimati Allah sekalian. Sebab itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku pasti akan tambahkan nikmat ke atasmu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tetapi jika kamu kufur dengan nikmatku, nantikan azabku amat pedih. Dia kufur dengan iman Allah ni tuan-puan sekalian, bukan sekadar tak berterima kasih, bukan sekadar membazir, tetapi dengan kita tidak sabar ujian ketetapan Allah, itu juga bermaksud kita tidak mensyukuri Allah. Sebab kita tahu Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu amat baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kamu suka, yang kamu nak itu ia buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui, kamu tidak tahu apa-apa. Ayat tu sebenarnya very clear. Allah nak sebut apa yang Allah tetapkan dalam hidup kita, baik ataupun buruk, adalah yang terbaik untuk kita. Kalau kita rasa kita lebih layak dapat suami yang lain, Ustazah, apalah nasib saya dapat suami yang macam ni Ustazah. Saya gini, tapi suami saya gini. Saya kata itu yang terbaik untuk puan. Kalau puan boleh redha dan puan boleh melihat hikmahnya, Allah tetapkan yang terbaik dalam hidup kita. Allah tidak pernah silap dalam percaturannya. Allah menuntut kita untuk sabar dan redha. Kecuali kalau suami saya pat terajang, saya pun sarankan supaya bercerai. Tapi kalau ada masalah sekian-sekian yang boleh dibincang, yang boleh bersabar, yang boleh doa, yang boleh ikhtiar lagi, maka lihatlah kebaikan dan hikmah di sebalik. Saya kata disebabkan puan diuji dengan suami macam ni, puan selalu bangun malam doa ke? Ya. Agak-agaklah saya kata mungkin kalau puan tak dapat suami macam ni, susah puan nak bangun malam. Puan banyak sedekah kan, niat untuk suami berubah? Ya Ustazah. Puan jaga zikir, doa. Ya selalu ya Latif Ustazah. Doa untuk suami, Masya Allah. Puan tahu tak, mungkin itu jalan puan ke syurga. Sebab apa? Doa tu pahala yang sangat banyak. Nabi bersabda, doa mukhul ibadah. Doa itu kepala ibadah. Mungkin kita tak boleh masuk syurga melalui jalan-jalan yang lain. Tapi rupanya dapat masuk syurga melalui jalan doa. Dah 20 tahun hidup dengan suami yang menguji sabar. 20 tahun duduk doa. Pahala doa tu terlalu banyak, terlalu besar. Doa itu ibadah. Bagi orang yang tak ada apa-apa nak meminta daripada Allah, dia kurang doa. Saya ada jumpa ada seorang wanita kaya raya hidup dia, suami pula baik, anak-anak pula elok. Dia jumpa saya, dia kata, Ustazah, suami dia bagi bulanan 60,000. Bukan ribu tuan-puan sekalian, belanja bulanan 60,000. Tapi dia kata, Ustazah, saya hilang nikmat berdoa. Saya nak minta apa dengan Allah? Sebab Allah dah bagi saya semua. Saya tak tahu nak minta apa.
Suami baik, anak semua baik-baik, sehat, cucu. Lepas itu hidup saya mewah, rumah apa semua. Saya nak minta apa Ustazah? Saya hilang nikmat berdoa sehingga saya kurang berdoa dan meminta dengan Allah. Sedangkan doa itu sendiri, Masya Allah. Sebab itu, hikmah doa ditangguhkan itu lebih indah. Hikmah doa ditangguhkan itu lebih indah. Di situ ada rayuan, di situ ada kedekatan dengan Allah, di situ adanya pahala bersangka baik dengan Allah, pahala sabar menunggu doa kita dimakbulkan Allah. Subhanallah, Masya Allah, muslimin, muslimat, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Apa yang kita tak dapat di dunia, pasti dapat di akhirat kelak. Okey, muslimin, muslimat, dimati Allah sekalian, mohon maaf ya, saya tak share banyak tips kan. Kata nak share banyak tip, tapi masa dah lebih dah. Lebih dekat pukul 11 malam nak kena tidur dah kita. Kan tak bangun awal kita ni. Kan lambat subuh sahabat-sahabat sekalian. Ingatlah sahabat-sahabat ada 8 macam rezeki. Saya sebut sepitah lalu lah. Saya sebenarnya plan untuk detail, tapi saya sebut point saja. Rezeki ada 8 jenis. Yang pertama, rezeki yang telah dijamin. Yang ada kadar-kadar. Macam gaji tu kan. Macam gaji, macam kita dah tahu kalau kita jual 20 biji kek kita buat ni dapat berapa, itu kan dah macam rezeki yang dah ada jumlah dia. Yang kedua, rezeki kerana usaha. Lagi banyak usaha, lagi banyaklah rezeki. Kemudian ketiga, rezeki kerana kita bersyukur. Subhanallah, dapat sikit pun syukur, Allah akan tambah. Kalau dapat sikit tak syukur, macam mana nak dapat banyak? Allah tengok kita dapat sikit tak syukur, dapat sikit mengungut kita ni. Suami bawa balik goreng pisang. Bang, goreng pisang je ke? Kan ada air juga. Tak beli air. Tak syukur. Esok makin sempit rezeki. Tu apa sekian? Kalau kita tak boleh nak bersyukur dengan rezeki yang sedikit, macam mana Allah nak bagi rezeki yang banyak? Terhalang kita. Banyakkan syukur. Anak kita buat kerja, tolong kita, tolong ucap terima kasih tu apa sekalian. Walaupun sikit. Tolong ambil air, yang ambil masak. Terima kasih. Terima kasih itu tanda kita syukur kepada Allah dan berterima kasih pada manusia. Yang ketiga, yang keempat, rezeki yang tidak disangka-sangka. Ayat si Budina tadi tu. Yang kelima, rezeki kerana istighfar. Kalau nak kupas ni, ada banyak. Ada hadis Nabi pasal istighfar. Allah akan lapangkan rezeki orang yang banyak istighfar. Ada kisah kan pasal istighfar. Kisah Imam Ahmad Hanbali juga berkaitan dengan istighfar. Rezeki kerana bernikah. Itu ada firman Allah, rezeki kerana bernikah. Rezeki kerana anak membawa rezeki kerana sedekah. Kan, kerana sedekah. Jadi tak sempat. Jadi 8 tips untuk buka pintu rezeki tu dia. Kan, rezeki kerana sedekah, rezeki kerana anak, rezeki kerana menikah. Jangan pula kata, menikah tu banyak rezeki, dia pun nak nikah lagi sampai cukup 4. Itu melibatkan, jangan manipulate ya. Masya Allah, Allahu Akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Allah berfirman dalam surah Nuh. Allah berfirman dalam surah tak tulis nama surah ni. Dalam surah Nuh tak silap saya. Allah Subhanahu wa taala berfirman Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Ada sambungan lagi. Subhanallah yang bermaksud beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun, pasti dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyakkan harta. Antara yang menjadi perbincangan ulama ya, maksiat kita lakukan boleh menghalang rezeki. Maksiat boleh menghalang rezeki. Masya Allah, sebab itu kita kena banyak istighfar. Dengan istighfar akan menggugurkan dosa. Istighfar bukan saja-saja zikir astagfirullah, tertidur. Hitung saja astagfirullah sampai 1000 kali, tak. Istighfar perlu disusuli dengan taubatan nasuha dan meninggalkan maksiat yang kita buat. Bukannya bila kita kata saya 1000 kali istighfar, tapi esok buat lagi. Kita bimbang, kita mempermainkan istighfar. Istighfar tu tak ada nilai. Jadi bila istighfar sungguh-sungguh disusuli rasa menyesal, ingin berubah, tinggalkan maksiat dan sebagainya. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya doakan semua di kalangan kita diberikan Allah kelapangan rezeki. Masya Allah, kelapangan rezeki yang barakah. Paling utama barakah tuan-puan sekalian. Kita tak kaya tak apa tuan-puan sekalian. Yang penting rezeki yang kita cari itu halalan tayyibah. Halalan tayyibah. Allah berfirman, Nabi SAW bersabda, kullu lahmin nabatin min haram fannaru awlabi.
Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, neraka lebih utama baginya. Masya Allah. Menjaga keberkatan rezeki lebih dituntut daripada menjaga punca rezeki. Punca rezeki kan, contohlah kita jaga sangat klien sebab kita rasa klien tu punca rezeki kita. Jaga sangat bos sebab kalau jaga bos nanti naik pangkat. Jaga sangat kualiti makanan. Masya Allah. Itu memang bagus. Memang kena. Supaya orang suka produk kita. Jaga kualiti. Buat marketing. Ya. Tetapi perkara yang paling penting dan lebih utama adalah jaga keberkatan rezeki. Poin utama nak jaga keberkatan rezeki, bayar zakat. Saya ada banyak kisah orang tak bayar zakat, memang kaya tapi tak bahagia. Memang kaya tapi menderita. Kaya tapi anak tak tentu hala. Subhanallah, anak tak tentu hala. Anak rosak anak ni. Tapi kalau kita insya-Allah bayar zakat, zakat tu sedekah wajib. Dan kita ni orang yang taat. Ada orang tanya, Ustazah macam mana nak tahu rezeki kita berkat ke tidak? Ada tanda-tanda kalau rezeki itu berkat. Tanda-tanda rezeki itu berkat, ibadah tidak berat. Kalau rezeki tak berkat, apa yang kita makan, apa yang kita minum, rumah, tempat tinggal penghalang kepada ibadah. Kita susah bangun malam, kita susah nak zikir-zikir je ngantuk, baca Quran pun kurang. Kalaulah kita ni tak, itu tanda-tanda kita jauh dengan Allah. Apa yang menjauhkan kita dengan Allah? Rezeki ataupun harta tu telah menjauhkan kita dengan Allah. Subhanallah. Okey, itu pertama. Berat ibadah. Sikit je ibadah. Kalau solat pun tak manis. Tak rasa seronok, tak rasa nak lama-lama, terburu-buru, baca Quran pun tergesa-gesa, rasa berat. Masya Allah, na'udzubillah. Yang kedua, hilang ketenangan. Tenang ni benda tak boleh tipu. Tenang ni, seorang yang tenang, tidur pun lena. Dan kalau mati esok pun, okey. Oh, bukan masuk okey sangat. Maksudnya, macam bersedia. Tak ada benda yang unfinished business. Sebab apa? Memang kalau rezeki tak berkat, dia menarik ketenangan, tuan-puan sekalian. Ketenangan ketiga, kebahagiaan. Dia kurang bahagia. Bahagia tu macam kulit luar je. Kalau dia di luar, dia dengan suami akhirat ni tak bahagia. Dia dengan anak tak bahagia. Asyik marah anak, ada jumpa dia tak kena. Anak tu tak membahagiakan dia. Patut anak tu membahagiakan, tapi anak tu tak membahagiakan dia. Okey, subhanallah, kurang bahagia. Lepas tu sakit, selalu ni. Masya Allah. Lepas tu rezeki selalu bocor, ada je masalah tak henti-henti. Jadi banyaklah tuan-puan sekalian. Dan dia bukan hamba Allah yang baik. Itu tanda rezeki yang tak berkat. Minta maaf, tanda. Bukan confirm, saya sebut tanda. Dia, Masya Allah, bisnes berjaya tapi tak tutup aurat. Bisnes berjaya tapi tak solat. Minta maaf tuan-puan sekalian. Ini ramai sangat sekarang. Orang ukur kejayaan melalui viral sana, viral sini, kaya, kereta berderet, rumah besar, bisnes makin berkembang. Tapi waktu yang sama, dia menentang Allah. Apa maksud menentang Allah? Tidak taat perintah Allah, menentang Allah lah. Subhanallah, dia masih buat maksiat, masih lagi dalam keadaan ni. Tuan-puan sekalian, kita tahu istidraj itu benar. Itu disebut dalam hadis Nabi. Bila ditanya apa itu istidraj, iaitu kamu diberikan nikmat dunia dalam keadaan kamu mengingkari perintah Allah. Itu istidraj. Allah beri dunia kepada kamu, tapi bukan dengan kasih sayang, tetapi dengan kemurkaannya, dengan kemarahannya. Subhanallah, istidraj adalah nikmat yang meninggikan tempat jatuh. Itu simple dia. Istidraj ialah nikmat yang meninggikan tempat jatuh. Dia naik. Tetapi bila Allah mengazabnya, dia jatuh daripada tempat yang tinggi, hancur tempat sekalian. Na'udzubillah min zalik. Jadi ukuran kekayaan yang sebenar adalah kekayaan pada keberkatan rezeki. Subhanallah. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada Mr. Pepper, penganjur kita pada malam ini. Jangan lupa pergi ke FB Mr. Pepper. Terima kasih semua. Campur FB dengan IG lebih kurang 4,000. Ya, IG ada 1,007 lebih, 1,008 lebih tadi. FB ada 3,000, lebih kurang 4,000 ya. Lebih kurang 5,000 tak kan? 5,000 penonton malam ini. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Saya mohon maaf salah dan silap. Mudah-mudahan dapat sesuatu perkongsian pada malam ini. Mohon maaf kalau tak capai target sebab kononnya nak share banyak tips. Tapi itu tip paling utama. Redha, taqwa Allah. InsyaAllah kita akan dapat rezeki yang tak disangka-sangka. Macam surah ayat 1,000 dinar tu. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf. Terima kasih Mr. Pepper and the gang. Kita doakan supaya perniagaan Mr. Pepper
diberkati Allah, menjadi asbab rezeki ramai orang. Alhamdulillah. Amin amin alamin. Terima kasih semua. Saya mohon maaf salah dan silap. Selamat berehat. Tidurlah dengan sunnah Nabi. Ambil wuduk. Baca 3 kul. Sunnah Nabi ni hadis sahih, baca 3 kul. Hembus dekat tangan. Sapu ke seluruh tubuh. Sampai semua kawasan yang kita boleh sampai. Kemudian zikir Fatimah. Ini Nabi pesan kepada Fatimah. Wahai Fatimah, maukah kamu aku berikan kepadamu yang lebih baik pada seorang pembantu? Iaitu sebelum kamu tidur, 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 34 kali Allahu Akbar. Jadi 100 kali. Baca surah Al-Mulk. Itulah hakikat kekayaan yang sebenar. Siapa yang bersedia sebelum tidur, iaitu mati sementara, insya-Allah dapat rezeki bersedia sebelum mati yang sebenar. Saya ulang lagi sekali. Tadi saya tak sambung dah. Ustazah kata nak berhenti, sambung lagi. Masya Allah, barang siapa yang bersedia untuk mati sementara, iaitu tidur, dengan ikut sunnah-sunnah Nabi, insya Allah kita akan diberikan rezeki bersedia sebelum mati yang sebenar-benarnya. Pernah dengar kisah orang yang mati macam dia dah tahu dia nak mati? Dia dah settle hutang, dia dah settle dengan isteri, siap mohon maaf. Orang kata, macam dia ready, macam dia tahu dia nak mati. Subhanallah. Jadi, mati yang sementara ni setiap malam, kita kena bersedia, buat persiapan. Supaya kita pun dapat buat persiapan sebelum mati sebenar yang tak akan bangkit kembali. Subhanallah, terima kasih. Mohon maaf salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Pagi besok ada bersama dengan saya rancangan yang sangat istimewa dengan penganjur istimewa pukul petang. Pukul 3 hingga 4 petang. Ya, sure? 3 hingga 4 petang esok. Kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Ada yang tanya soalan, Ustazah macam mana nak redha tu? To be continue. Nanti kita buat tajuk. Macam mana nak redha? Cuba cari ceramah saya sebelum ni, bab redha. Ada banyak. Ada banyak. Saya kongsi tip redha semuanya. Tolong cari Google. Kat FB ada banyak. IG kadang tak banyak. Dekat FB cari Ustazah Asma redha. Ustazah Asma redha. Macam itulah akan keluarlah tajuk ceramah berkaitan dengan redha. Mudah-mudahan menjawab bagaimana nak redha. Apa erti redha? Betulkah kita dah redha? Macam itulah. Sambung lagi. Minta maaf ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi. Cik boleh tutup cik?